Hal ni kitab Minhajul Abidin, terjemahan Haji Zakaria Kedah, muka surat 4. Muka surat 4. Jadi kita berhenti di terjemahan tu tengah sangatlah, tengah. Baris yang ke-10 daripada atas, termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim tu. Telah merencanakan dah. Situ. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah merencanakan dan membacakan kepada aku, kepada Abdul Malik bin Abdillah ni, oleh guru aku, Imam Ghazali yang besar, guru aku yang besar pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar di sini, besar nisbah sesama manusia, besar nisbah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Arab dia Syaikhi al-ajallu. Ajal ni yang besar. Ajallu yang besar ni, besar nisbah sesama manusia. Iaitu guru aku tu al-imam yang zahid, yang berbahagia lagi mendapat taufik, hujjatul Islam, kurungan yang meliputi kebanyakan hadiah di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghiasi agama dengan karangan dan kurnianya, yang mulia dalam ini ummah ahli agama, ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi telah merencanakan dan membaca pada aku oleh guruku. Jadi kata Syekh Al-Syekh Al-Faqih As-Salih Al-Zahid ni, Abdul Malik bin Abdillah ni, dicerita telah merencanakan dan membaca pada aku oleh guru aku, mana imla, dengan bahawa kitab Minhajul Abidin ni bukan Imam Ghazali yang tulis. Yang menulisnya adalah Syekh Abdul Malik bin Abdillah yang menulis. Tetapi imla guru sebut Syekh Abdul Malik ni tulis, tu imla. Macam mana sekolah Arab kan ada imla kan. Imla ni guru kata, kemudian murid tulis. Jadi yang tulis bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali merencana membaca kepada muridnya Syekh Abdul Malik bin Abdillah. Syekh yang faqih, anak murid dia ni. Murid Ghazali ni faqih, orang yang alim fiqh. Sebagaimana Imam Ghazali faqih, orang yang alim fiqh juga. Orang yang alim fiqh juga Imam Ghazali ni. Bahkan salsilah fiqh sampai ke kita adalah melalui salsilah Imam Ghazali rahimahullah. Salsilah Imam Ghazali hak pekoh sampai ke kita ni. Mana Imam Ghazali ni orang yang faqih, orang yang alim pekoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak murid ni pun faqih juga. Bukan maknanya ulama tasawuf ni tasawuf dah. Mereka alim ilmu pekoh, ilmu tauhid tak bicara dah tu. Tu usuluddin, itu permulaan agama. Tapi kenapa tak timbul ilmu tauhid? Contoh Imam Syafi'i, kenapa tak timbul Imam Syafi'i ni ulama tauhid?
Timbul-timbul ulama pekoh. Dah ulama tauhid ni. Imam Syafi'i tak pandai tauhid ke? Pada masa Imam Syafi'i tidak timbul lagi lah. Tidak timbul lagi pertikaian berkaitan dengan bab pegangan. Solid. Disolid dalam bab pegangan pada 3 kurung yang pertama. Pada 3 kurung yang pertama, solid. Apa ni? Bab pegangan, tak ada timbul pertikaian. Sikit-sikit tu ada lah. Sikit-sikit tu ada. Tapi secara umumnya tidak ada. Mana pegangan solid. Kurun yang keempat, kelima itulah barulah timbulnya pegangan terpesong. Barulah timbulnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi yang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu macam mana akidah Imam Syafi'i? Akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Dalam bab ayat-ayat muhkamah sama sahaja. Sama sahaja. Bab wujud kidam bakok sama sahaja. Ada ni? Dalam bab kudrah iradah sama sahaja, bab qada qadar sama sahaja. Timbulnya perbezaan adalah berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Baru timbul perbezaan ulama di 3 kurung yang pertama, ulama salaf termasuk Imam Syafi'i dengan ulama khalaf yang dimulai oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Ada ni. Kan kadang-kadang kan orang dia nak tu kita tu. Oh, kamu pekoh mazhab Syafi'i. Kenapa tauhid kamu ambil Imam Asy'ari? Kenapa tauhid kamu tak ambil Imam Syafi'i? Imam Asy'ari tu sendiri pekoh dia ikut Imam Syafi'i. Imam Asy'ari tu sendiri pekohnya ikut Imam Syafi'i. Ada ni. Kita ambil tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Imam Maturidi pekoh dia ikut Imam Hanafi. Kenapa kita tak ambil tauhid Imam Syafi'i lalu dah? Itu tauhid salah. Yang mana tauhid salah ni kita kena ada silsilah sampai kepada ulama salah. Siapa kau ulama yang ada silsilah, ada sanad pada ulama salah? Ulama khalaf ni lah. Ada pun hak mengaku kemudian sekarang ni, mengaku kemudian ni, dia kata dia salah ni, silsilah di mana? Ada orang kata, ada, dia masuk dalam pitu hak Doraemon dia kata. Masuk dalam pitu Doraemon, dia pun undur, jumpa dengan ulama salah. Ada ni. Kan, Doraemon kan, Doraemon dia ada pitu tu kan. Boleh pergi pada masa dahulu, boleh pergi pada masa depan. Jadi hak mengaku salah ni, dia masuk pintu Doraemon, dia jumpa imam-imam yang di 3 kurung yang pertama, dia belajar dengan imam tu. Tu hebat ah. Ada ni. Jadi hak mana kau ada silsilah dengan ulama salah, ulama khalaf, itu tauhid. Tapi kenapa pada masa Masyam tak timbul bab tauhid? Sebab pegangan yang sama. Tak ada perbezaan. Pandai ni. Kemudian tu hak masuk Islam bukan orang Arab lagi. Barulah timbul, pandai ni. Jadi sama juga timbul Imam Ghazali kemudian. Tapi Imam Ghazali ni tasawuf. Tak, dia ulama pekoh. Silsilah pekoh sampai kepada kita ni silsilah daripada Imam Ghazali. Ada murid dia pula dahulu, Syekh Al-Faqih ni murid dia ni, orang yang alim ilmu pekoh. Nak bicara tasawuf ni orang alim ilmu pekoh. Ilmu tauhid nombor 1 tu. Tu dah cerita dah tu. Tasawuf, pekoh cukar cemaking. Tasawuf, pegangan pun tak ke mana hala. Tu bukan tu. Itu bukan jalan Imam Ghazali.